Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita dah sampai ke C, iaitu berkenaan dengan kepentingan kita mengetahui sebab nuzul. Ini juga boleh menghilangkan kemusykilan dalam tafsir. Contoh yang ketiga yang kemarin tak sempat kita habiskan bahagian itu ialah contoh yang ketiga ni firman Allah sebagai contohnya. Baca Aiman baca. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katalah unzurna, dan dengarlah baik-baik apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Al-Baqarah 104. Selagi anda tidak mengetahui sebab turun ayat ini, anda tidak akan memahami kenapa Allah melarang orang-orang yang beriman daripada berkata ra'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebaliknya disuruh berkata unzurna kepada baginda, padahal kedua-dua perkataan itu lebih kurang sama saja maknanya. Ra'ina bererti ra'ikanlah kami, berilah perhatian kepada kami. Unzurna juga memberi erti yang lebih kurang sama dengannya. Perkataan ra'ina malah lebih mengandungi unsur beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa Allah melarang mereka menggunanya? Setelah mengetahui sekejap Aiman. Bahasa Melayu pun orang panggil ra'i, mera'ikan majlis. Kami mera'i. Jadi ra'ina, ra'a yura'i mura'atan. Itu fi'il amar daripada ra'a. Bahasa Melayu pun ambil situ lah, mera'i. Gitu. Jadi kenapa Allah SWT larang kata ra'ina, sedangkan ra'ina itu lebih beradab? Kenapa disuruh kata unzurna? Unzurna, perhatikanlah kepada kami. Mana dia begitu? Kenapa? Teruskan Aiman. Setelah mengetahui riwayat Ibnu Abbas, baru anda akan faham sebab larangan itu. Kata beliau, para sahabat berkata ra'ina kepada Rasulullah apabila mereka hendak memahami dengan lebih mendalam apa-apa yang telah diucapkan oleh baginda. Begitulah kebiasaan mereka di suatu ketika dahulu. Kebetulan perkataan itu menurut bahasa orang-orang Yahudi memberi erti tidak baik. Ia merupakan perkataan makian dan sumpah seranah di sisi mereka. Maka mereka mengambil kesempatan menggunakannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap saya nak sebut di sini, dalam bahasa mana-mana bukan dia ada kebetulan makna yang tidak molek. Dalam bahasa kita okey, dalam bahasa dia makna yang tidak elok. Jadi dia boleh guna perkataan itu untuk kita sebagai sindiran sebenarnya, dalam keadaan kita tidak sedar. Itu sebenarnya berlaku. Saya mungkin pernah kali dulu saya dah sebut dah, mungkin saya pun tak ingat. Dengan tengoklah rakaman-rakaman yang dahulu, saya rasa saya ada sebut dah. Tak apalah saya sebut lagi hari ni. Contohnya di dalam bahasa Melayu, babi, semua kita tahu kan babi. Tapi kalau dalam bahasa Urdu, babi itu makna dia kakak ipar. Dan kalau dia panggil babi, macam mana keadaan babi? Ada. Contohnya kan. Sebenarnya dia perempuan tu bukan babi dia, tapi babi itu macam akak gitu. Gitu. Di satu pihak kita berasa dia sebut baik kita, sebenarnya dia yang berkata tu dia nak menganjing kita. Dia ambil kesempatan daripada perkataan itu, sebenarnya dia tak perli, dia nak melepaskan geram dia kata. Kan? Bayangkan. Jadi gitulah ini cerita ni. Kalau kita faham itu, fahamlah. Dalam bahasa Melayu, bandar, tak ada apa. Bandar mana bandar. Tapi kalau dalam bahasa Urdu, bandar maknanya kera, beruk. Jadi kesempatan itu orang Yahudi ni jahat dia tu. Dia ambil kesempatan benda-benda begitu. Jadi bahasa Arab maknanya bagus asalnya. Tapi dalam bahasa dia, yang Nabi tak tahu, orang lain tak tahu kira-kiranya, makna tak bagus. Makna menghina tu, kebetulannya. Macam tadi lah babi tu.
Tapi kita tak tahu, kita ingat kan? Apa? Begitu. Baik, baca terus. Pada zahirnya, ia menunjukkan mereka beradab sopan dengan baginda. Tetapi yang mereka maksudkan sebenarnya ialah dengan makna di dalam bahasa mereka yang bererti bodoh, dungu atau pengembala kita. Kata mereka, dahulu kita hanya mampu menyeranahnya di belakang secara senyap-senyap sahaja. Sekarang kita dapat memaki dan menyeranahnya secara terbuka di hadapannya sendiri tanpa disedarinya. Demikianlah Allah mendedahkan kejahatan dan kebusukan hati orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengelak daripada Rasulullah dijadikan sebagai bahan ejekan dan dihina mereka secara berhadapan, Allah melarang terus orang-orang yang beriman menggunakan perkataan itu. Mereka disarankan agar menggunakan perkataan lain sebagai gantinya. Allah bahkan berpesan melalui firman-Nya, "Wasma'u," agar para sahabat mendengar dengan baik dan teliti apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak perlu lagi mereka berkata ra'ina atau unzurna atau lain-lain perkataan yang sama makna dengannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali apa yang telah diucapkan. Itulah sebenarnya latar belakang yang menyebabkan ayat 104 Al-Baqarah diturunkan. Jadi itu sebenarnya. Tanpa kita mengetahui, jadi kita pelik puasa. Kenapa lah ra'ina tu makna bagus. Nak banding dengan unzurna, lebih bagus lagi ra'ina. Kenapa dilarang? Kalau kita tidak tahu sebab nuzulnya, latar belakang kepada ayat itu, kita tak akan nampak kenapa larangan itu. Wa qul unzurna wasma'u. Kamu katakanlah, ganti sebab itu, supaya mereka tak boleh ambil kesempatan lagi untuk melepaskan rasa geram dan kebencian mereka terhadap Rasulullah SAW itu. Jadi orang-orang Yahudi ini bukan sahaja di zaman Nabi Musa dahulu, dia biadab dengan Nabi, sampai kepada zaman Nabi kita, perangai dia tak berubah lagi. Ada ramai lagi pokok dia tu macam tu. Kalau Nabi kita tu katakanlah dia benci kerana bangsa Arab, tidak sebangsa dengan dia. Padahal macam kita dah sebut dah, sebenarnya baru peringkat sepupu tu. Bani Israel dengan Bani Ismail ni sepupu tapi kerana ta'assub jadi sampai begitu. Usahakan Nabi daripada bangsa lain, Nabi Musa tu yang dia begitu kagum, yang dia begitu hormat, yang menyelamatkan dia daripada pupus lenyap tu keturunan dia tu, kerana dasar Firaun menghapuskan etnik kan Bani Israel tu. Nabi Musa tu dia sebut dalam sebab tu dalam Quran, la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadi seperti orang-orang yang menyakiti, mengganggu Musa. Macam mana? Dia kata, dia fikirkan dia. Nabi Musa mandi sendiri, mandi jauh, mandi tak sama, mandi sama-sama dia. Dia pun kata, kenapa tak mandi ni sama kita ni, ramai-ramai ni? Ada sesuatu ni. Kemudian bercakap-cakap sama dia. Ada sesuatu ni, apa agaknya? Lah akhir sekali, barangkali batu dia besar, kata dia. Cuba tengok. Sebab tu dia malu. Dia malu tu kat kita tu. Dia pun, sebab tu dia mandi sendiri seorang dia di sungai. Ketika orang tak ada, baru dia mandi. Itulah berlaku dalam hadis sebut tu. Dia letak batu, kain dia, makna Nabi Musa ni mandi telanjang juga. Imam Bukhari nak cerita mandi telanjang tu boleh. Nabi pun mandi. Tapi jangan tempat orang nampak lah. Jangan tempat orang nampak. Jadi dia mandi tu letak kain atas batu, batu buat lari. Itu mukjizat dia. Batu buat lari, dia pun kejar lah. Kejar-kejar sampai berhenti di hadapan kaum dia. Dalam keadaan telanjang, dia tak sedar, dia kejar. Batu kenapa? Dia duduk kata gitu lah. Pelik batu. Apa kita berhenti? Jadi pokok dia tengok, tak ada apa pun. Itu cerita. Itu dalam Sahih Bukhari ada sebut. Walaupun ramai orang tak mahu terima macam-macam lah hadis itu. Betul tu hadis itu. Hadis itu memang sahih. Sebab apa? Dalam syariat Nabi Musa, melihat aurat itu mandi sekali itu tidak aurat, tak apa pun. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu suatu kelebihan lah, suatu keistimewaan. Sebab dia seorang Nabi ni, adab tu sudah lebih dah daripada orang lain. Kalau nak kira dari segi syariat tak salah pun. Sebab tu kalau nampak aurat, setengah-setengah orang yang tak mahu terima hadis tu, dia kata macam mana? Aurat nampak, Allah dedahkan kepada orang lain aurat. Ini sesuatu yang memalukan. Hadis ni tak sahih. Terus dia kata begitu. Padahal bukan begitu. Dalam syariat dia tidak aurat lagi. Boleh tengok.
Kenapa dah? Kalau boleh, kenapa Nabi Musa tak mandi sekali? Tak mandi bersama mereka? Sebab itu adab. Dia seorang Nabi, dia tinggi lagi. Dari segi pemikiran dia, adab dia tu lebih daripada orang biasa. Sebab itu dia mandi berasingan. Jadi bila pergi dia pukul bekah batu tu. Sebab pukulan Nabi Musa tu kan kuat. Lalu dia ambil. Selesailah masalah. Nak ceritanya dia tu fikir benda-benda yang bukan-bukan terhadap Nabi dia pun. Apa lagi kalau Nabi Muhammad yang dia memang tak hormat lah kira-kira. Gitu. Jadi habislah di situ. Nak ceritanya dengan kita mengetahui sebab nuzul bagi sesuatu ayat tu boleh selesai masalah. Kalau tidak kita jadi tergantung apa sebab ni. Apa sebab? Wahai ya ayyuhalladzina amanu, padahal itu tujuannya kepada orang yang beriman. Tak ada sebut pun orang Yahudi di situ. Tapi kalau kita tengok siap dan sifat ayat sebelum tu dan ayat selepas tu, dia memang berkait dengan orang Yahudi juga. Sebab orang Yahudi pun ada juga dalam masyarakat Madinah tu pada ketika tu. Begitulah ceritanya. Yang ketujuh, selamat daripada pertentangan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi bila kita nak mentafsirkan sesuatu tu, kena perhati banyak perkara. Adakah bercanggah dengan ayat yang lain atau tidak? Kalau bercanggah, jangan ambil pendapat tu. Walaupun pendapat tu ada dalam kitab tafsir pun. Sebab itu kebijaksanaan ahli tafsir ni dia duduk situ. Dan kita akan tengok lagi, saya kemukakan banyak contoh lagi. Di sini salah satunya. Ni termasuk di bawah tajuk ni kan? Tajuk ni. Kaedah yang ke-74, 7 perkara boleh hilang kemuskilan dalam tafsir. Kalau tidak muskil situlah. Ayat itu yang ke-7 ni, iaitu as-salamatu minat tadafu', iaitu selamat daripada pertentangan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bila kita mentafsir, bila kita menilai tafsir, kita tafsir sendiri ke atau kita tengok tafsir orang lain, kita tengok benda ni. Di situlah kita nak pilih yang mana, kita tak mahu pilih yang mana. Bila kita ada pengetahuan tu, kita dapatlah jadikan sebagai panduan. Baik. Ini selamat daripada pertentangan. Jika sesuatu ayat mengandungi dua erti, salah satu daripadanya bercanggah dan bertentangan dengan ayat yang lain, sementara yang satu lagi pula tidak bercanggah dan bertentangan dengan mana-mana ayat yang lain, maka erti yang kedua lah sepatutnya dipilih dan diutamakan. Sama ada kita sendiri sebagai pentafsir, penulis tafsir, atau kita baca tafsir lain, orang tafsir. Kita nak pilih yang mana? Kalau ada dua macam ni, pilihlah yang tidak ada pertentangan. Itu caranya. Itulah yang selamat. Yang tidak ada pertentangan, kena utamakan yang itu. Contohnya firman Allah di bawah ini adalah contohnya. Baca Aiman, baca. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Bermaksud, dan tidaklah perlu orang-orang yang beriman keluar semuanya, yakni untuk mengunjungi dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka itu untuk mempelajari secara mendalam ilmu agama. Setelah kembali, mereka hendaklah mengajar kaumnya. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. At-Taubah 122. Baca. Firman Allah ini menurut para ulama tafsir mempunyai dua pengertian. Salah satu daripadanya ialah seperti dapat anda lihat dalam terjemahan yang diberikan di atas. Mafhumnya ialah tidak perlu dan tidak mesti semua orang mukmin yang berada di negeri yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dan meninggalkan tanah airnya untuk pergi menghadap baginda demi mempelajari agama secara mendalam. Sebahagian sahaja daripada mereka pergi pun sudah memadai. Walaupun orang-orang yang telah pergi menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah pulang dikehendaki mengajar apa yang telah dipelajarinya daripada baginda kepada kaumnya yang tidak pergi, supaya mereka juga turut mendapat ilmu agama yang diperlukan. Semua mereka tidak diwajibkan pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah kerana banyak lagi keperluan hidup yang mesti dipenuhi mereka. Dengan perginya semua kaum untuk belajar, urusan kehidupan mereka akan terganggu dan tergendala. Pengertian yang kedua ialah
Tidak semua orang mukmin dituntut supaya keluar pergi berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian sahaja daripada tiap-tiap puak di antara mereka dituntut supaya ikut serta bersama baginda. Bagaimanapun, orang yang telah pergi dan mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikehendaki mengajar dan membimbing kaumnya yang tidak keluar berjuang. Apabila mereka kembali, mudah-mudahan dengan itu mereka dapat menjaga dirinya. Itulah dua tafsiran yang dinukilkan daripada ahli tafsir tentang ayat tersebut. Bagaimanapun, mereka berpendapat tafsiran pertama lebih patut diutamakan kerana ia tidak bertentangan dengan mana-mana ayat yang lain. Adapun tafsiran kedua, zahirnya ia bertentangan dengan dua firman Allah yang lain, iaitu ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Bermaksud, tidak boleh penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekeliling mereka dari kalangan orang-orang Arab Badui ketinggalan daripada turut berperang bersama Rasulullah, dan tidaklah patut mereka mengasihi diri mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Rasulullah. Yang demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan sebabnya suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. At-Taubah 120. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Bermaksud, wahai orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah sebelum kamu menghadapi musuh. Kemudian bila dikehendaki, maralah ke medan perang sepuak demi sepuak, atau jika perlu, maralah serentak beramai-ramai. An-Nisa 71. Az-Zarkashi menyimpulkan kaedah ke-74 ini dengan berkata, wa idza ta'arada mahmalani yalzamu min ahadihima mu'aradatuhu wa la yalzamu min al-akhar fathani aula. Bermaksud, apabila ada dua pengertian, yakni bagi sesuatu ayat Al-Quran, salah satunya bertentangan dengan ayat yang lain dan yang satu lagi tidak, maka mengambil yang kedua itulah yang lebih utama. Ya Az-Zarkashi Al-Burhan. Jadi dia ada dua tafsiran di sini. Kita nak pilih yang mana? Yang pertama, tidak boleh ini. Nak tafsir ayat ni. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Dan tidaklah perlu orang-orang yang beriman keluar semuanya. Jadi keluar nafar ni nafar ni liyanfiru. Nafar ni apa makna? Keluar berperang ke atau keluar pergi daripada tempat kita pergi ke tempat lain untuk bertemu, mengunjungi seseorang. Satunya dipakai liyanfiru dengan makna keluar untuk mengunjungi dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu keluar semua. Okay. Mana yang duduk dibayangkan, duduk di Madinah, Bahrain tu masuk Islam dah pada ketika tu. Bahrain sekarang ni lah negara Bahrain. Jauh. Jadi adakah semua tu perlu pergi menghadap Nabi semua setiap orang yang Islam? Ayat ni mengatakan tidak perlu. Semua. Malah hendaklah keluar sebahagian sahaja daripada tiap-tiap puak di antara mereka itu untuk mempelajari secara mendalam ilmu agama. Sebab nak mendalam ni kan, dia perlu masa. Cuba tengok kita mari, pelajar-pelajar yang mari Darul Kausar. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 8 tahun. Lama. Kalau mari awal lagi menghafal Quran, lagi lama. Itu maksud nak mendalam. Bukan semua orang boleh buat begitu. Kalau Islam dia menetapkan begitu, mewajibkan begitu, jadi susah umat dia. Jadi mana yang berniaga, mana yang bertani, mana yang berladang, itu boleh tahu lah. Anak dia atau sesiapa daripada kekalangan dia hantar pergi. Bila belajar dengan Nabi duduk di Madinah tu, balik mengajar pokok dia pula begitu. Itu yang dikehendaki. Walaupun zaman Nabi sendiri ada pun, tapi Islam ni kan tidak nak menyusahkan umat dia. Begitulah je. Bila yang pergi tu balik,
jangan dia duduk diam. Dia kena mengajar orang lain. Itulah yang dilakukan tradisi Islam daripada dulu lagi sampai sekarang. Sama juga saya. Pergi sampai keluar negara balik mengajar. Gitu. Inilah yang dikehendaki. La'allahum yahdharun, sebab ahli ilmu tu bila dia cerita orang akan beringat. Berwaspada. Dia kata jangan, kena fikirlah, janganlah. Jangan. Sebab dia berilmu, dia tahu. Dalam perkara ni jangan. Ni boleh, ni tak boleh. Kena ikutlah. Itu maksudnya. Satu lagi kata tidaklah perlu orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu keluar semuanya untuk pergi berperang bersama Nabi. Jadi nafar ni dengan makna keluar untuk berperang. Itu pun tidak semua. Mana yang duduk di negeri masing-masing buat kerja tu buat kerja lah. Sebahagian daripada mereka kena pergi. Jangan tak pergi semua. Dan jangan pergi semua. Begitu. Jadi kalau tak pergi semua, maknanya yang pergi itu, bila dia pergi, dia dapatlah sedikit sebanyak. Dia pergi itu untuk nak berperang sebenarnya. Tuntutan perang, panggilan perang. Tapi pergi bila duduk bersama Nabi, dia akan tengok Nabi sembahyang macam mana. Kebetulan puasa, Nabi puasa macam mana. Dalam perjalanan, Nabi sembahyang sunat macam mana. Begitulah. Dia balik, dia cerita kepada orang lain. Begitu. Asal pergi itu maksudnya untuk perang. Bukan untuk pergi mengunjungi Nabi, nak belajar agama, nak bertemu dengan Nabi saja, tidak. Itu pendapat yang kedua. Jadi mana antara dua pendapat ni yang lebih baik? Kalau kita kata yang pertama, mana pergi untuk mengunjungi Nabi ni bukan untuk perang, bukan panggilan untuk pergi perang. Pergi nak berjumpa dengan Nabi, nak belajar lah agama. Setelah masuk Islam, mengucap dah 2 kalimah syahadah ni, apa ajaran Islam? Nak belajarlah daripada Nabi dia tu sendiri. Bila pergi, belajar. Apakah kena pergi semua orang? Tidak. Jadi sebahagian yang pergi itu belajarlah. Liyatafaqahu fid din. Liyatafaqahu fid din. Maksudnya untuk mendalami tafaqquh fid din. Bukan belajar selapis sikit-sikit tak. Mendalami. Ini ada tuntutan dalam agama kita, dalam Quran sendiri, supaya mendalami agama. Sebab ada orang yang belajar selapis sikit saja. Kalau belajar setakat tu boleh. Sekadar fardu ain pun boleh. Itu yang wajibnya. Tapi yang lebih lagi, lebih daripada itu lagi. Apa dalam di logo Darul Kausar tu tulis apa, ingat ke? Yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang istimewa, yang banyak untuknya, nescaya diberikan kepadanya kefahaman yang mendalam tentang agama. Itu sesuai dengan tempat pengajian tu. Nak mendalami agama tu. Bukan mengaji sikit-sikit, lama ni. Macam-macam ilmu alat belajar tu untuk apa? Untuk mendalami agama lah. Kalau seseorang tu Tuhan bagi dia dapat itu, tanda. Itu orang bertuah. Orang yang terpilih dia tu. Jadi tafaqquh ni usaha untuk mendalami itu ilmu agama tu. Yufaqih tu Allah SWT yang bagi. Bila kita berusaha, Allah SWT pun bagilah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mengikut kaedah tu. Jadi tak apalah. Baik. Kalau kita kata pergi tu untuk berperang, macam mana dia jadi bercanggah dengan ayat lain? Walaupun pihak yang kata begitu dia boleh jawab lagi, tapi secara zahirnya nampak bercanggah. Di mana? Bercanggahnya dengan ayat ni. Inilah. Tidak boleh penduduk Madinah dan orang-orang di sekeliling mereka dari kalangan orang-orang Arab Badui sekalipun. Yang duduk di Madinah tu bandar lah. Yang duduk jauh tu Badui. Ketinggalan daripada turut berperang bersama Rasulullah. Dan tidaklah patut. Mana kalau panggilan itu panggilan untuk berjihad, tak boleh. Sebahagian-sebahagian ni kena pergi semua. Cuba tengok ni. Dilarang. Semua kena pergi. Sedangkan ayat tadi jelas kata, tidaklah perlu pergi semuanya. Itu menunjukkan pergi itu bukan dengan maksud untuk perang. Kalau perang semua pergi, tak boleh ketinggalan. Ni, dia jadi bercanggah dengan ayat ni. Kalau kata perang, mana bercanggah dengan ayat ni? Ayat ni suruh jangan ada ketinggalan. Bukan di Madinah saja. Sekitar Madinah tu pun tak boleh, kena pergi. Dan tidaklah patut mereka mengasihi diri mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Rasulullah.
Yang demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan seterusnya di jalan Allah untuk berperang tu, dapat pahala, amal soleh belaka semuanya. Jadi bercanggah dengan ayat ni kalau kita kata begitu. Kalau kita kata itu tuntutan untuk pergi belajar dengan Rasulullah, itu pun Allah SWT mengambil kira keperluan hidup kita, keluarga kita. Tidaklah disuruh kita pergi semua. Bergila-gila tak apa, tahun ni awak pergi, tahun depan saya pula pergi. Buat begitu. Jadi dengan cara begitu dapat memenuhi keperluan masyarakat dari sudut agama juga bila balik tu. Kalau kata tuntutan itu tuntutan perang, ni ayat ni suruh pergi semua. Jadi bercanggah lah dengan ayat tadi. Kalau kata pergi tu suruh pergi belajar mendalami agama, ya boleh terima. Kalau tidak pergi semua. Jadi tidak ada percanggahan. Walaupun mungkin orang yang kata pergi berperang, dia kata ni yang kata suruh pergi semua ni ketika perang yang mesti kena pergi semua, bukan semua perang tu. Begitu, mungkin dia boleh jawab begitu. Tapi zahir pun kita tak mahu bagi bercanggah ni. Antara satu ayat dengan ayat yang lain. Apalagi kalau ayat yang kedua ni. Wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah sebelum kamu menghadapi musuh. Kemudian bila dikehendaki, marahlah ke medan perang, sepuak demi sepuak. Atau jika perlu, marahlah serentak beramai-ramai. Maka suruh pergi semua. Tak ada kecuali. Sama ada puak-puak 10 orang, 100 orang, satu pasukan, ataupun semua pergi. Itu semua pergi. Sedangkan ayat tadi kata tak perlu semua. Itu maksud lain. Dan itu maksud mendalami ilmu agama. Kalau kita kata sambil-sambil pergi perang, sibuk perang tu pun sepanjang mana dah. Macam mana nak mendalami agama? Mendalami agama ni kena tenang. Kena tenang ketika Nabi tidak pergi perang tu. Ketika tu lah barulah boleh belajar banyak dengan dia. Dia sentiasa ada di masjid tu. Kalau masa perang, macam mana duk sibuk nak perang? Ada dapat juga belajar sembahyang khauf macam mana, tapi tidak banyak lah. Itu tidak orang panggil tak sesuai. Kata mendalami agama ni macam lain. Begitu. Paling tidaknya kita kata mari duduk sebulan mula puasa sini. Paling tidak. Paling tidak. Boleh mendalami nak banding dengan sehari 2 sekali seminggu. Banding begitu. Tetapi ada ke tidak yang berpendapat begini? Ada juga. Cuma bagi nak pilih tu, kita nak pilih yang mana? Pilihlah yang tidak ada pertentangan. Walaupun pertentangan itu hanya pada zahir sahaja. Kalau pertentangan makna dia lagilah. Jangan dipilih itu. Sebab itulah Az-Zarkashi ni seorang tokoh tafsir ni, dia penulis ulumul Quran. Ulumul Quran boleh tengok di dalam Syamilah, dalam kalau ada kitab ni boleh tengok apa yang dia sebut. Dia pun kata begitu kaedahnya. Pilihlah yang tidak ada pertentangan. Jangan pilih yang ada pertentangan walaupun secara zahir. Di dalam kitab itu dia ada perincian lagi. Zarkashi ada sebut apa yang saya sebut tadi. Mana kalau percanggahan itu mungkin pihak kedua berkata sebenarnya itu bukan percanggahan sebenarnya, boleh mereka itu jawab lagi. Walaupun begitu, secara zahirnya nampak ada percanggahan. Habis di situ. Kita masuk kepada kaedah baru pula, iaitu kaedah 75. Sabilul wajibat al-ityanu bil masdari marfu'an wa sabilul mandubat al-ityanu bihi mansuban. Dia memang kaedah ni memang macam tu bahasa dia, ringkas. Tapi di sebalik tu, banyak mana kita berjumpa dalam Quran kita boleh guna. Itu kelebihannya. Dengan syaratnya, tapi ini dia berkait dengan bahasa. Ada yang tidak berkait dengan bahasa. Dia semua ni berkait dengan bahasa lagi. Sebab itu, sebab Quran ni dalam bahasa Arab kan. Bila kata bahasa Arab, kena ambil kira lah. Sebab ni wahyu ni, setiap perkataan dia kena ambil kira. Ini kenapa mansub, kenapa marfu'. Begitu. Yang ke-75, hukum wajib diperolehi daripada masdar yang disebutkan dalam keadaan marfu'. Yani al-masdarul marfu'. Jadi saya rasa saya tidak perlulah nak hurai pula marfu' tu apa, panjang pula kan. Hukum sunat atau istihbab, yani elok pula diperolehi daripada masdar yang disebutkan dalam keadaan mansub.
Yang masdar mansub memberi makna sunat paling tinggi, ataupun istihbab, elok sahaja. Tapi kalau masdar marfu' memberi makna wajib. Macam mana ni maksudnya? Cuba tengok keterangan. Sebabnya ialah masdar marfu' itu terbentuk daripada jumlah ismiyah yang terdiri daripada mubtada' dan khabar. Masdar mansub pula terbentuk daripada jumlah fi'liyah yang terdiri daripada fi'il dan fa'il. Sedia dimaklumi bahawa makna yang terkandung di dalam jumlah ismiyah itu lebih kuat adanya berbanding di dalam jumlah fi'liyah. Lebih kuat adanya. Misalnya kita kata begini, ni kepada yang belajar boleh faham lah, kepada yang tak belajar susah lah, yang tak ada asas tu kan. Qama Zaidun, ni kepada yang belajar nahwu ni, qama Zaidun atau yaqumu Zaidun, itu orang panggil jumlah fi'liyah. Zaidun qa'imun, itu jumlah ismiyah, memberi makna sama tu. Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Yaqumu Zaidun, Zaid berdiri juga. Ini apa bezanya? Bezanya kalau guna jumlah ismiyah, Zaidun qa'imun lebih kuat makna dia, nak banding dengan yaqumu Zaidun. Sebab jumlah ismiyah dia memberi makna istiqrar, thubut, dan istimrar. Dia memberi makna begitu. Adapun jumlah fi'liyah dia memberi makna tajaddud. Dia ada berhenti, ada buat kan? Takkan orang buat sentiasa buat, takkan berdiri sepanjang masa. Buat ni dia ada ketika berdiri, ada ketika duduk, bukan sentiasa berdiri. Tapi kalau kata Zaidun qa'imun, dia lebih memberi makna berdiri, banyak, kuat. Begitu. Inilah bendanya. Misalnya kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan kita kata Nahmadullah jumlah fi'liyah, Alhamdulillah itu jumlah ismiyah. Mana kuat antara dua tu? Makna puji tu, mana kuat? Kuat jumlah ismiyah, Alhamdulillah. Sebab itulah Tuhan guna Alhamdulillah. Dia ajar begitu. Dia bukan ajar Nahmadullah, Ahmadullah. Dia tidak ajar begitu. Dia Alhamdulillah. Sebab makna puji itu lebih kuat di dalamnya. Itu kena faham. Itu asas dia. Baik. Itu kalau jumlah ismiyah. Tiba-tiba kita dapati dalam Quran ini masdar digunakan dalam bentuk marfu'. Dia memberi apa makna? Masdar dalam bentuk marfu'. Jadi terlebih dahulu kita kena tahulah apa masdar ni. Masdar bagi fi'il mana? Sulasi ke, khumasi ke, rubai ke? Kena tahulah dulu. Begitu. Antara contohnya ialah beberapa firman Allah di bawah ini. Satu, baca Aiman. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Bermaksud, ingatlah ketika mereka masuk menemuinya lalu memberi salam dengan berkata, salam sejahtera kepadamu. Ibrahim menjawab, salam sejahtera kepadamu, sambil berkata dalam hati, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Az-Zariyat 25. Perkataan salam yang diberikan oleh para malaikat ketika menemui Nabi Ibrahim AS disebut Allah dalam keadaan mansub. Ia menunjukkan hukum istihbab atau paling tinggi pun sunat. Perkataan salam yang diberikan oleh Nabi Ibrahim AS sebagai jawapan kepada salam para malaikat pula disebut Allah dalam keadaan marfu' dan ia menunjukkan hukum wajib. Dari situlah diperolehi hukum sunat atau istihbab memulakan memberi salam, sementara menjawab salam pula wajib hukumnya. Cuba tengok tu dalam Quran. Salamun, sallama yusallimu taslim. Tasliman itu masdar sebenarnya. Salam ini isim masdar. Isim masdar. Apa bezanya pula tu? Panjang ceritanya kan. Biarlah dulu. Masdar lah ke mana-mana. Tidakkah ini salama, salaman, mansub tu, nasab tu. Bagi di atas tu, salaman. Nabi Ibrahim kan salamun. Kalau kita bahasa Melayu tak ada bagi atas bagi